Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ini kita nak sambung dari buku teks muka surat 82 dekat Mudi Lawak muka surat 22. Okey, bertulis hari dan tarikh. Hari ni Ahad 28 Februari. Okey, kalau minggu lepas kita dah sentuh tentang jenis perbelanjaan kan, perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Hari ini kita sambung apa itu belanjawan negara. Okey, jadi kita tahu dasar fiskal digunakan untuk mengawal ekonomi melalui kutipan cukai iaitu hasil kerajaan, dan perbelanjaan kerajaan boleh disanakan melalui belanjawan negara. Okey, belanjawan negara tu yang selalu ada kat TV yang dia tunjuk setiap tahun sekali tu. Yang orang sebut bajet tu kan. Tu ialah belanjawan negara. Okey, lengkap kan nak punya nota tu? Belanjawan negara ialah suatu penyata tentang anggaran jumlah hasil yang diperoleh daripada anggaran jumlah perbelanjaan yang akan dilakukan untuk tahun kewangan akan datang. Jadi kalau diumum belanjawan tu maksudnya untuk tahun depan. Okey, yang ni yang diumumkan berapa dia bagi potongan cukai, berapa dia bagi bonus. Itu ialah belanjawan negara. Okey, jadi di saat kat sini ada sebut jumlah hasil dengan jumlah perbelanjaan kan. Jadi kita tahu jumlah hasil kerajaan ialah daripada pendapatan, hasil cukai dan hasil bukan cukai. Pembelanjaan kerajaan ni dia merangkumi perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Di segi satu, belanjawan negara dia merupakan pendapatan yang bakal diterima dibandingkan dengan perbelanjaan yang akan dibuat pada masa depan. Ada 4 sebab kenapa kerajaan buat belanjawan negara. Yang pertama, untuk memastikan peruntukan dikawal agar jumlah perbelanjaan tidak melebihi jumlah hasil. Nak pastikan kalau dia dapat 200 juta, jadi dia belanja tak sampai 200 juta. Jumlah perbelanjaan tidak melebihi hasil dia. Yang kedua, sebab nak mempengaruhi aktiviti ekonomi untuk mencapai matlamat ekonomi yang diingini. Tujuan yang ketiga, mencapai pembangunan dan kadar pertumbuhan ekonomi yang mampan. Mampan ni maksud dia ekonomi yang lengkap, sempurna. Itulah maksud mampan. Okey. Ekonomi yang baik. Macam itulah. Tujuan yang keempat, mencapai kestabilan ekonomi untuk dia mengawal inflasi dan pengangguran. Okey, belanjawan negara ni kan, kalau awak selalu dengar bajet-bajet kat TV tu kan, sebelum dibentang dia akan nyatakan belanjawan tahun ini ialah belanjawan seimbang, belanjawan defisit. Dia akan nyatakan belanjawan jenis apa yang mereka gunakan. Sebab dia ada 3 jenis belanjawan. Kalau belanjawan seimbang, maksud dia jumlah hasil dia sama dengan jumlah perbelanjaan dia. Kerajaan dapat 300 juta, dia belanjakan 300 juta. Dilaksanakan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan sektor awam dan kestabilan ekonomi apabila ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh. Yang kedua pula, kerajaan mewujudkan belanjawan seimbang dengan memastikan semua perbelanjaan kerajaan menggunakan hasil yang diperoleh sepenuhnya. Dia nak semua duit dia dapat digunakan kembali untuk rakyat. Okey, oleh itu tiada baki hasil yang tertinggal, tiada perbelanjaan yang dibayar dengan hutang. Jadi semua duit dia dapat digunakan dengan bijak. Belanjawan seimbang mengekalkan keadaan ekonomi yang stabil. Okey. Yang kedua, belanjawan defisit. Kalau defisit maksud dia hasil kita sikit. Okey, hasil kerajaan sikit, jumlah perbelanjaan kita banyak. Okey, sebab kita tahu walaupun kerajaan duit dia tak cukup, dia masih akan berbelanja. Dekat sinilah kita tahu dia mungkin akan berhutang. Okey, maknanya kerajaan tahun ni dia dapat 200 juta.
Tapi untuk rakyat, dia dah plan untuk belanja sebanyak 300 juta. Jadi dia akan defisit, dia akan kurang sebanyak 100 juta. Biasanya kita laksanakan belanjaan defisit ketika ekonomi menghadapi masalah pengangguran atau kemelesetan ekonomi. Okey, jadi dia akan tingkatkan perbelanjaan dengan mengurangkan cukai. Ataupun dia buatlah kedua-duanya serentak. Okey. Ini perbelanjaan mengenai perbelanjaan kerajaan. Seterusnya, kerajaan mewujudkan belanjaan defisit dengan menambahkan perbelanjaan mengurus serta perbelanjaan pembangunan. Ini akan mencipta peluang pekerjaan kepada masyarakat dan menambahkan pendapatan individu dan negara. Okey, maknanya dia terpaksa menggunakan belanjaan defisit walaupun duit tak cukup. Jadi dia akan tambahkan peluang pekerjaan, dia akan jadi ekonomi negara akan berkembang, peluang pekerjaan bertambah, jadi kadar pengangguran akan menurun. Kalau dia turunkan kadar cukai, jadi bila dia turunkan kadar cukai, pendapatan boleh guna dia akan meningkat, kuasa beli masyarakat meningkat, jadi pertumbuhan ekonomi pun akan kembali pulih. Awak boleh tengok dekat diagram buku teks, dia boleh tengok kat diagram buku 84 tu. Dia bagi awak gambar. Huraian tu dia bagi awak gambar je. Okey, kalau belanjawan lebihan pula berlaku apabila jumlah hasil lebih daripada jumlah perbelanjaan. Okey, kerajaan dapat 400 juta tapi kerajaan belanjakan cuma dapat 400 juta, dia belanjakan 300 juta. Jadi dia ada lebih. Biasanya dia laksanakan semasa ekonomi menghadapi masalah inflasi. Jadi kerajaan dia akan mewujudkan belanjaan lebihan dengan mengurangkan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Ini akan memperlahankan pertumbuhan ekonomi negara dan tingkah harga umum akan menurun. Kesannya, inflasi dapat dikawal dan kos sara hidup masyarakat akan menurun. Orang buku teks, dia boleh tengok kat muka surat 85 tu, penerangan dia kan. Belanjawan lebihan ni, dia akan kurangkan perbelanjaan kerajaan. Jadi pertumbuhan ekonomi akan perlahan. Pendapatan menurun, permintaan barang menurun, harga barang pun akan turun. Kalau dia naikkan kadar cukai pula, pendapatan boleh gunakan menurun, kuasa beli masyarakat akan menurun, permintaan barang akan menurun. Jadi, kadar inflasi akan menurun. Sebab inflasi ni dia satu keadaan yang tak stabil kan, harga barang naik. Sebab semua orang ada duit. Macam sekarang, semua orang dapat air Sina lah, air Lestari kan, semua orang ada duit. Tapi masalahnya ialah harga barang tu naik. Okey, habis dah belanjawan. Okey, seterusnya saya nak sambung terus dasar kewangan. Okey, sebenarnya kita dah belajar dasar fiskal kan. Okey, dekat modul awak, dekat muka surat 23. Okey, awak akan tengok dasar kewangan. Selain dari dasar fiskal, ada satu lagi dasar kewangan yang digunakan oleh kerajaan. Apa maksud dasar kewangan? Dasar kewangan ialah cara kerajaan mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui kawalan bekalan wang dan kadar bunga. Kadar bunga ni faedah interest. Okey, supaya ekonomi negara sentiasa berada dalam keadaan yang stabil. Dasar kewangan akan dilaksanakan oleh Bank Pusat iaitu Bank Negara Malaysia. Kalau dasar fiskal dilaksanakan oleh kerajaan, tapi dasar kewangan dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia. Jadi dia ada dua. Okey. Dasar kewangan mengembang dan dasar kewangan mengucup. Benda ni macam ni pun saya akan galakkan awak supaya hafal salah satu je. Okey. Contoh kalau kita hafal untuk pengangguran. Jadi pengangguran, orang tak kerja, orang duduk rumah, badan dia akan mengembang. Badan dia akan mengembang. Bila badan kita kembang, kita kena turunkan berat badan, turun-turun. Kita akan beli produk untuk kuruskan badan. Bila kita dah kuruskan badan, baju kita akan longgar. Okay, macam tu senang nak hafal. Dia sama kan dengan dasar fiskal. Cuma dasar fiskal dia tak ada alat. Ni namanya alat ni lah.
nisbah rizal berkanun, nisbah rizal tunai, surat jaminan, ni adalah alat dasar kewangan. Okey. Okey, kita tengok dasar kewangan mengembang. Dasar kewangan mengembang, matlamat dia adalah untuk menambahkan bekalan wang dalam ekonomi ketika berlakunya pengangguran. Jadi dia akan turunkan 3 perkara, 3 alat dasar kewangan, turunkan nisbah rizal berkanun, menurunkan nisbah rizal tunai, turunkan kadar faedah. Dan dia akan beli surat jaminan kerajaan, dia akan longgarkan syarat sewa beli. Sebab ini semua berkaitan dengan bank kan. Okey. Kalau ketika inflasi pula, inflasi ni duit kita banyak. Jadi dia dikurangkan bekalan wang dalam ekonomi. Macam mana dia nak kurangkan bekalan wang ekonomi? Dia akan naikkan 3 perkara. Dia berlawan dengan yang tadi. Tadi turunkan, yang ni dia akan naikkan nisbah rizal berkanun, naikkan nisbah rizal tunai, naikkan kadar faedah dan jual surat jaminan kerajaan dan ketatkan syarat sewa beli. Okey. Jadi huraian ni dekat bawah tu . Okey, kalau buku teks dia boleh tengok muka surat 88. Okey, dasar kewangan mengembang. Itu huraian ni tadi yang saya cakap tu, huraian dekat situ lah. Okey, kita tengok ketika inflasi lah, kita tengok satu item dia dulu. Senang. Okey, ketika inflasi dia akan gunakan dasar kewangan mengucupkan. Mintamak dia untuk mengurangkan bekalan wang dalam ekonomi. Okey, apabila penaruhan wang dalam ekonomi berkurang, aktiviti pelaburan dalam ekonomi akan berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang perlahan menyebabkan firma terpaksa mengurangkan bilangan pekerja. Jadi pendapat balik ada orang yang mungkin kena buang kerja. Jadi pendapatan pengguna akan menurun. Kuasa beli pengguna menurun, permintaan agregat menurun. Jadi secara automatik tingkat harga umum akan turun, inflasi dapat diatasi. Kalau ketika dasar kewangan mengembang pula, kan, matlamat adalah untuk menambahkan bekalan wang dalam ekonomi. Apabila penaruhan wang dalam ekonomi meningkat, aktiviti pelaburan dalam ekonomi akan bertambah. Firma masa ni orang tak ada kerja kan, dia akan balas balik orang tak ada kerja masa ni. Jadi dia akan perlukan lebih banyak buruh untuk mengisi kekosongan dalam aktiviti pengeluaran. Kadar pengeluaran akan berkurangan, pendapatan masyarakat akan bertambah. Jadi bila semua orang kerja, kuasa beli pun akan meningkat, kebersihan ekonomi dapat dipulihkan. Okey. Okey, lengkapkan dekat latihan topik muka surat 23 tu. Okey. Yang ni kan soalan dia, Alex cakap, "Hai Siva, apa pendapat awak terhadap ekonomi sekarang pada masa sekarang?" Potonglah sekarang tu. Terhadap ekonomi pada masa sekarang. Saya rasa banyak masalah dah timbul. Banyak perkataan sekarang dia. Okey. Lepas tu, Siva berkata, "Betul Alex. Harga barang meningkat walaupun gaji kita naik, tapi tidak selaras dengan kenaikan harga barang yang melampau." Jadi kita tahu bila harga barang melampau, jawapan kita nyatakan ketidakstabilan ekonomi tersebut ialah inflasi. Dan soalan dia adalah dapat disebutkan dasar kewangan mengembang? Takkan, nyatakan dasar kewangan mengembang digunakan ketika pengangguran. Ketika inflasi, bank pusat menggunakan dasar kewangan mengucup. Matlamatnya untuk mengurangkan bekalan wang dalam ekonomi. Pergi senarai kan, bank pusat akan menggunakan 5 alat dasar kewangan. Itu senaraikan semua tu lah. Itu jawapan awak. Nanti saya akan snapkan jawapan. Okey. Sebenarnya ini dah subtopik tau. Dah subtopik dia. Subtopik yang terakhir. Awak tengok kan, nanti hari kelas seterusnya saya akan bincang huraian dia saja. Sebenarnya kalau orang yang dia buku teks, dia boleh lengkapkan perlahan-lahan lah. Okey, ini semua huraian dia saja. Okey, lepas tu habis dah bab 1. Okey, jadi hari ni kita belajar tentang dasar. Itulah, dia belajar tentang belanjawan negara kan. Belanjawan negara ada 3, belanjawan seimbang, belanjawan defisit dan belanjawan lebihan.
Dan kita belajar dasar kewangan mengembang dan dasar kewangan mengucuk. Okey, kelas kita sampai ini saja. Jadi, kejap lagi saya akan bagi latihan dalam Google Form. Lepas latihan dalam Google Form, boleh buat latihan yang kertas yang saya bagi hari tu. Okey, sekian. Terima kasih.